Satu debat di antara tokoh ahli sunnah, Syekh Adnan Armud hafizahullah taala, seorang ulama yang juga saya rasa pernah belajar bersama dengan Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Beliau berdebat dengan tokoh Syiah. Kata Syekh Adnan Armud ketika dia menjelaskan Syiah ketika mana mereka nak menyerang ahli sunnah wal jamaah, mereka akan melalui beberapa peringkat. Kata Syekh Adnan Armud, dan benda ini yang berlaku sejak daripada zaman Abdullah ibn Sabah ibn Sauda, seorang Yahudi berbangsa Yaman berkulit hitam. Dia orang pertama yang menimbulkan fitnah hingga termatinya Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda. Kata Syekh Adnan, yang pertama sekali jarum Syiah adalah apa? Hubbul Ahlul Bait. Mai dekat orang sunnah, orang yang terima Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali serta sahabat yang lain, mereka akan buat apa? Hubbul Ahlul Bait. Angkat, kita kena sayang Ahlul Bait, kita kena sayang dengan Husain, kita kena sayang dengan Al-Hasan, kita kena sayang dengan Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sebagainya. Kena sayang dengan ahli sunnah, kena sayang Ahlul Bait. Bukan dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang pertama, kalau orang mai suruh sayang adik-beradik kita, kita nak marah ke tak? Macam saya pergi jumpa dengan Encik Zubir. Saya kata kat Encik Zubir, saya ni sayang dekat datuk Encik Zubir, kita kena sayang dekat mak Encik Zubir, kita kena sayang dekat ayah Encik Zubir. Adakah dia nak marah atau dia seronok dengan saya? Dia mesti seronok. Pasal kita mengangkat Ahlul Bait dan Ahlul Sunnah. Akidah Ahlul Sunnah, di antara bukti keimanan Ahlul Sunnah adalah mencintai Ahlul Bait. Kita sayang Ali, kita sayang Husain, kita sayang Hasan radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi kita juga menyayangi Aisyah radhiyallahu anha, kita menyayangi Hafsah, kita menyayangi Abu Bakar Siddiq, kita menyayangi Umar. Yang pertama, bawa jarum sayang Ahlul Bait, sayang keluarga Nabi. Pasal apa? Ahli sunnah pun sayang. Jadi tak nampak pertentangan. Orang Yahudi, dia nak rosakkan Islam, dia tak boleh main kata aku Yahudi. Confirm babat lalu awal-awal kali kita tolak lah. Kalau Abdullah bin Sabah kata pakar tarikh seperti Al-Hafidh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia mula dia kata Abdullah bin Sabah Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Katalah dia tak masuk Islam, dia kata aku ni Yahudi. Hampa kena dengar cakap aku. Kita confirm lah, kita tak boleh terima dakwah dia. Tetapi dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia guna suara Islam mengkritik Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Dia kata Uthman ni nepotisme, kronisme apa semua, timbul fitnah kepada Uthman, mati Khalifah Uthman, zaman fitnah mula berlaku. Umat Islam berpecah belah. Nampak? Yahudi berpura-pura atas nama Islam, mudah untuk dia masuk jauh. Musuh yang dalam lebih bahaya daripada musuh yang di luar. Nampak? Itu yang pertama dilakukan oleh Syiah. Angkat, naik emosi sayang Ahlul Bait. Selepas itu apa kata Syekh Adnan Armud tadi? Lepas kita naik sayang Ahlul Bait, dia akan bawa apa? Dia akan bawa cerita-cerita Ahlul Bait dizalimi. Dia akan bawa cerita Uthman, dia akan bawa cerita Husain dibunuh, Hasan dibunuh, dipenggal kepalanya, Ali dibunuh, Fatimah ditendang sehingga gugur, dirampas tanahnya, dikhianati wasiatnya. Bila kita dah sayang kat seseorang, kita bawa pula satu perasaan nak benci kat kawan tu. Contoh, saya pergi jumpa seorang, saya kata, bapak kamu seorang yang baik, seorang yang dermawan, seorang yang pemurah, kasih sayang. Tetapi kamu tahu tak, dia dibunuh dengan zalim. Sebelum dia mati, dia dihina. Siapa bunuh pak aku? Nampak? Bila kita dah naik sayang kat pak kita, kita akan cari siapa musuh pak aku, siapa yang bunuh pak aku, siapa yang khianat pak aku. Aku akan tuntut bela. Siapa yang diwar-warkan oleh sejarah Syiah?
Muawiyah, Abu Sufyan, Yazid. Walaupun kita tak nafikan ada kesalahan Yazid dan ada kesalahan di pihak Muawiyah, tetapi bila kita mengangkat orang yang layak adalah Ali, siapa yang merampas jawatan khalifah? Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah, Yazid. Mereka rampas hak Ali, seolah-olah kita tahu dia ni yang rampas tanah hak aku, hang jaga. Macam pula yang cuba diterapkan oleh Syiah. Setelah itu, langkah yang ketiga, tasdid. Mereka menimbulkan keraguan kepada riwayat-riwayat kita. Sebagaimana ada seorang Syiah, bila dia ajak student dia kata apa? Apa ni kita percaya Sahih Bukhari? Sahih Bukhari ada cerita porno. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya, Nabi Musa alaihi salam mandi dalam keadaan telanjang. Setelah dia mandi dalam keadaan telanjang, batu yang diletak baju lari. Bila batu yang diletak baju itu lari, nampaklah tubuh badan Nabi Musa kepada Bani Israel. Apakah cerita porno lucuh macam ni boleh ada dalam satu kitab yang sahih? Mereka mula menimbulkan keraguan kepada Al-Quran seperti abasa wa tawalla, telah berpaling, bermuka masam dan berpaling ia. Sepakat Ahlu Sunnah wal Jamaah ayat itu turun ketika mana Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi. Dia kata apa? Aisyah kata Nabi apa? Kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah Al-Quran. Takkan orang buta nak berpaling ada akhlak Quran ke mana? Contohlah saya kata akhlak awak ni baik, tiba-tiba orang nak minta sedekah tajam ni. Baik. Mana panggil ni? Nampak? Apa dia tujuan dia? Tasdid, ragu-ragu. Sahih Bukhari ni betul ke tak? Betul dia buat cerita porno ni. Bila kita seolah-olah dia bawa satu lagi dekat. Tuan-tuan, sahabat dengan ahli keluarga, siapa yang paling dekat dengan seorang manusia? Tuan-tuan dengan ayah tuan-tuan, dengan kawan-kawan tuan-tuan, siapa yang paling rapat? Saya, Ustaz, saya anak dia. Saya tidur di rumah dia. Saya dibesarkan dalam keluarga dia. Jadi ahli keluarga lebih rapat daripada sahabat. Lo ni yang lebih ambil hadis sahabat buat apa? Ambil ahli halul baik. Abu Ja'far, semua ahli baik. Pasal apa? Sahabat ni kadang-kadang munafik. Mereka tak tahu apa yang berlaku. Nampak? Mereka timbulkan keraguan. Hadis Aisyah kata, siapa yang kata Nabi kecil berdiri, bohong. Mai riwayat yang sahih, sahabat kata aku tengok Nabi kecil berdiri. Dia kata tengok. Sahabat bohong, Aisyah kata nampak ragu-ragu. Depa mai keraguan. Orang mula ragu dengan sahih Imam Bukhari, orang akan cari siapa yang kita nak pegang. Mailah depa masuk unsur-unsur depa oleh al-kafi, usul kali oleh al-Kulaini. Tujuan dia apa tuan-tuan bawa cerita ni? Meragu-ragukan Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan sumber-sumber kita yang sahih. Itu dia tuan-tuan. Sebenarnya perbentangan ini adalah di bawah bimbingan Al-Fadhil, guru saya Ustaz Azman bin Hasan. Sebenarnya kajian ini dilakukan oleh dua orang sahabat saya, saudara Hisham dan saudara Ahmad Fadil, di bawah bimbingan Al-Fadhil Ustaz Azman bin Hasan, mengkaji beberapa blog yang cuba mendoktrinisasi unsur-unsur Syiah kepada masyarakat. Kita tak tuduh pemilik blog, tetapi kita kata unsur di dalam blog adalah berunsurkan Syiah. Saya kita akan tengok. Alhamdulillah kajian yang kita lakukan